walaupun hujan, syukur. Sebab hari ini line oke juga, macam spotting juga ini line. Jangan saja mati karen lah. Oke. Jadi apapun tahniah kepada Anda yang hadir pada pagi malam ini. Oke, so hari ini kita akan belajar dan saya rasa ini topik adalah satu dia bagi kita satu panduan bagaimana untuk menggandakan jualan semasa musim perayaan. Sebab kadang-kadang ya betul, kadang-kadang bila kita cerita perayaan ni kan macam orang rasa macam benda tu orang bilang kita macam ada terbatas dia punya perkongsian. Tetapi sebenarnya terutamanya pada musim Ramadan ini orang bilang kita punya rezeki ini lagi berganda-ganda. Okey. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sebuah syarikat di mana syarikat inilah yang memberi kita satu platform yang kukuh, okey, dengan produk, dengan sistem pendidikan, dengan bangunan yang baru ini dan sudah berumur 27 tahun, baru juga birthday Elken 1 hari bulan April hari itu. Dan kita semua berbangga kerana kita masih berada di Elken. Kita yakin dengan syarikat Elken. So pinjam tepukan Anda semua untuk syarikat kesayangan kita Elken Sendirian Berhad. Thank you Elken, okay, kerana sentiasa semakin kukuh selama 27 tahun ini. Walaupun kita berada dalam keadaan pandemik, okay, lebih daripada 2 tahun. Okey, dan juga tidak lupa kepada insan-insan yang melahirkan saya ke dunia Elken. Okey, terima kasih upline, iaitu kita punya LSM, CCM Morris. Tanpa beliau mungkin kami pun tidak ada di Elken. Dan juga kepada insan ini, idola kita semua, mentor kita, okey, iaitu kita punya Bapak MRT Elken, NCCM Andrew, kerana melalui konsep MRT inilah sebenarnya hari ini kita sebagai satu rumpun ini sangat-sangat orang bilang kuat. Okey. Terima kasih NCCM Andrew dan terima kasih CCM Morris, okey. Dan juga tidak lupa kepada barisan upline juga, okey, kerana mereka lah sebenarnya tunjang juga di Elken, di KK, yaitu kita punya yang pertama NCCM Service Tuci, NCCM Cisintek dan juga NCCM Lim Swili. Mereka juga adalah sebenarnya supporter kita, okey, sentiasa bersama-sama kita sepanjang perjuangan kita di Elken. Thank you upline. Dan seterusnya tidak lupa kepada Bapak Elken Sabah. Tanpa beliau menjejakkan kaki ke Sabah dan membuka peluang ini di Sabah, mungkin kita semua tidak kenal syarikat ini. Dan beliaulah sebenarnya adalah mentor untuk kita semua, yaitu PCM, NCCM Seng, Kokmeng dan juga istri. Thank you kepada upline. Dan juga terima kasih kepada pasukan tim MMC kita, di mana kita berterima kasih kerana kita ada satu semangat yang kita pegang selama ini. Walau macam mana pun badai yang melanda, orang bilang kita masih sentiasa kuat, saling menyokong, okay, saling memberi semangat. Dan inilah sebenarnya saya percaya kerana hari ini apapun yang berlaku adalah kerana semangat angsa laut yang telah menyatukan kita semua di Elken. Okay, so thank you kepada pasukan tim MMC, terutamanya yang diketuai oleh kita punya Chief MMC DCM Jerry Rafael. Thank you semua. Okay, jadi kita terus kepada cerita musim perayaan. Okay, bila tiba musim perayaan ini kadang-kadang ada orang yang dia take orang bilang kita ni more relax. Dia jadikan ini adalah satu alasan, terutamanya kalau mereka yang berpuasa lagi, badan semua pun jadi macam lemah lah, lenglai lah, lesu kan. Jadi apapun sebenarnya ini adalah satu musim di mana kita boleh mengambil satu peluang. Okay? Satu peluang untuk meningkatkan lagi kerjaya kita, meningkatkan lagi jualan kita dan juga rekrutmen kita pada musim perayaan ini. So jangan buang orang bilang jangan kita buang tu masa dalam musim perayaan ini untuk memberikan berbagai alasan. Okey, kerana syarikat Elken dia tidak pernah orang bilang bila perayaan dia down. Okey, maka kalau kita lihat hari ini syarikat Elken mengeluarkan pelbagai macam-macam promosi untuk kita untuk menyokong kita. Okey, jadi apapun sebenarnya perancangan ini perlu untuk kita punya kejayaan. So inilah saya bagi tahu tadi topik ini sebenarnya membawa kita
ataupun memandu kita untuk bagaimana kita melakukan kerjaya ini semasa musim perayaan. Oke, tetapi tanpa perancangan sebenarnya dia boleh membawa kita kepada kegagalan, dan juga apabila kita gagal tuh kadang-kadang kita jadi down, oke. Kita rasa benda bisnis ini tidak boleh buat. Jadi sebenarnya perlu perancangan, oke. Sentiasa rujuk kepada upline, rujuk kepada mentor untuk merancang. Oke, supaya kita tidak berada dalam ambang orang bilang kita kegagalan lah. Oke. So seterusnya. Oke, so semasa musim perayaan ini kita sempurnakan perancangan kita, dan ini adalah hasil setengah daripada kejayaan kita adalah daripada perancangan kita. Dan terima kasih kepada Elton karena topik ini, sebab saya rasa mungkin ramai juga yang kadang-kadang pandai buntu kan, kita pandai jadi buntu idea. Jadi apa yang kita perlu buat masa musim perayaan ini, dan bila ada topik ini, dia memberi kita satu panduan macam mana kita ingin merancang supaya dalam musim perayaan ini kita juga boleh memperolehi sedikit kejayaan. Oke, jadi semasa musim perayaan, oke, sempurnakan perancangan dan juga tindakan yang tepat untuk matlamat kejayaan kita tercapai. Inilah masa dia sebenarnya kita kena tetapkan matlamat kita, apa yang kita mahu semasa musim perayaan ini, dan juga macam mana kita sempurnakan perancangan ini, dan juga macam mana kita melakukan tindakan dia. Jadi kita kena merancang, membuat tindakan untuk mencapai kita punya matlamat. So kita sama-sama lihat di sini. Oke, semasa musim perayaan ini kita kena tetapkan satu matlamat, di mana matlamat semasa musim perayaan bagaimana untuk menggandakan TGS saya. Oke, mungkin bagi mereka yang berstatus manajer mungkin dia ingin menggandakan PGS, bagaimana menggandakan PGS. Oke, so matlamat semasa musim perayaan inilah sebenarnya kita boleh tetapkan satu matlamat bagaimana kita meningkatkan TGS kita berbanding daripada hari-hari yang biasa. Oke, sebab pada musim perayaan inilah sebenarnya sokongan lebih banyak daripada syarikat. Oke, karena kita tahu musim perayaan ini bukan saja kita boleh lihat semua di kedai-kedai apa sajalah, perabot kah, pakaian kah, bila orang buat apa itu peralatan dapur semua itu semua dalam sale. Semua pun buat sale masa perayaan ini. Dan kita tahu bila perayaan ini memang orang akan cari sale. Oke, ada sale kah? Ada sale kah? Jadi inilah masanya sebenarnya bila ada perayaan maka kita ada promosi dia, ada sale dia masa itu. Jadi inilah masa untuk kita menggandakan TGS kita. Oke. So, kenapa TGS Anda akan berganda? Satu, karena masa yang tepat. Oke, masanya tepat maksudnya pada musim perayaan ini semua orang mencari promosi. Oke? Dan juga tempat yang betul dan golongan yang betul. Oke, jangan kita pikir bila kita berada dalam keadaan perayaan ini, orang hanya berbelanja untuk berharaya ataupun menukar cadar baru ataupun menukar perabot baru. Oke, sebenarnya pada masa inilah, terutamanya bila kita start berpuasa, orang mencari satu suplemen ataupun satu makanan tambahan yang boleh meningkatkan kualiti kesehatan mereka. Oke, jadi itulah pada masa ini adalah masa yang tepat untuk kita menggandakan TGS kita. Dan juga adalah tempat yang betul karena kita berada dalam industri kesehatan, kecantikan. Ada orang mau cari kecantikan sebelum raya, dia muslim. Sebelum raya, dia mau pakai baju cantik, dia muslim. Oke, dia mau cantik, kulit muka putih, halus. Kita ada produk kecantikan, kan? So, ketiga adalah golongan yang betul. Oke, so ini akan membawa kita, kenapa TGS kita akan berganda pada musim perayaan, terutamanya bermula dengan bulan puasa ini. Oke, so bulan puasa ini bukan untuk orang cari makan saja. Sebenarnya orang start cari kesehatan, kecantikan, dan juga mencari ekstra pendapatan pada musim perayaan ini. Oke,
So kenapa TJS Anda akan berganda? Pertama adalah masa yang tepat. Semua orang inginkan tawaran murah, diskon semasa membeli barang, betulkah tidak? Kalau kita tengok di iklan-iklan kan semua boleh dikatakan akan keluar sales. Semua ada diskon pada musim start sahaja, sebelum start puasa sahaja pun orang sudah start iklankan pelbagai iklan promosi barang-barangan. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin dokter keluar. Internet kebaran kali.
Kita tunggu dulu sebentar ya. Mungkin dia sedang dalam sedang coba connect balik.